ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pengurusi yang saya kasihi, Brigadier Jeneral Hassan bin Embong, yang merupakan sahabat saya juga. Kami berkayuh selalu. Hari ini dia bawa orang rumah dia. Sebelum ni jumpa juga tapi tak teringat. Para pimpinan, hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa ini majlis patutnya dulu kita dah buat, tapi ini alhamdulillah kita dah mulakan. Saya rasa begitu seronok duduk di dalam satu majlis melihat anggota tentera dengan pakaian yang begitu kemas dan cantik. Saya pagi-pagi membangun, kata kat isteri, hari ni nak pergi tempat tentera, cari baju kemas. Tentera kita adalah merupakan contoh teladan yang baik, mudah-mudahan kepada semua orang. Saya suka 2-3 hari ni, beberapa hari yang lepas, minggu lepas Perdana Menteri Perancis Macron telah buat kenyataan bahawa Islam adalah merupakan agama keganasan, ganas. Dan ini telah menimbulkan reaksi yang berbagai-bagai. Beberapa hari yang lalu ada satu orang tokoh humanitarian, yang tokoh kemanusiaan yang melakukan satu aktiviti kemanusiaannya di Mali, iaitu terkenal ini, iaitu Sophie Petronin. Sophie Petronin ni dia telah pergi ke Mali. Bila dia pergi ke Mali, dia telah dicolek oleh pasukan Al-Qaeda lah sana. Dia pun mengaku Al-Qaeda kerana di Mali ni satu negeri yang mundur, tapi dia adalah negara majoriti orang Islam. Bila dia dicolek daripada tahun 2016 sehingga tahun 2020, apabila berlaku pertukaran politik dan seumpamanya, dia telah dibebaskan. Dia pergi, aktiviti dia ni, dia pergi untuk kemanusiaan. Dia bawa juga padri daripada Itali dan seumpamanya. Of course lah, dia missionary punya group lah, tapi di atas nama kemanusiaan, dan mereka jalankan aktiviti mereka. Bila dia telah dibebaskan, dia dibawa pulang ke Paris beberapa hari lepas. Dia dibawa pulang ke Paris, dan Macron nak jadikan ini sebagai satu tajuk bagaimana Islam adalah agama ganas, dan dia menyediakan ucapan dia dalam kontroversi ini dia ambil kesempatan. Dan Sophie ni adalah pendakwa. Dia pendakwa lah, tapi atas nama kegiatan kebajikan ini. Apabila dia sampai, dia bagi tahu pada mereka, dulu kamu panggil aku sebagai Sophie, sekarang yang ada di hadapan kamu adalah Maryam. Aku menganut Islam. Bila dia menganut Islam, mengejutkan orang Perancis. Macam mana dia kena colek, pergi menganut pula agama orang yang mencolek dia. Dan dia kata, aku suka duduk di Mali. Mali ni ialah negara yang separuh rakyat dia fakir, miskin. Dia datang daripada satu negara yang
kaya lah, maju. Perancis. Tapi dia kata, aku menganut Islam. Bahkan dia bagi tahu pula, sepanjang dia dicolek, dia tidak disakiti, tidak daripada fizikalnya, tidak juga dengan perkataan. Saya bukan nak pro yang mencolek tu, tetapi nak menunjukkan apabila dia duduk, dia tengok orang Islam, walaupun ada kelemahannya, sembahyangnya, solatnya, budi bahasanya, dia menganut agama Islam. Dan ini bukan kali pertama. Ramai yang kita tengok sebelum ni daripada US, UK, yang pergi ke Iraq, yang pergi ke negara lain, yang mereka itu terperangkap di Afghanistan, yang mereka pulang dan menganut Islam. Maksudnya, Islam itu ada kekuatannya yang tersendiri. Sekalipun dalam keadaan demikian, kalau kita orang colek kita 4 tahun, kita benci kepada pencolek itu dengan agama dia sekali, sebab dia pula berpakaian agama, tetapi dia telah berubah. Terpaksa Macron mengubah teks ucapannya, dia ucap biasa saja, dan ahli-ahli parlimen Perancis mempersendakan dia kerana mana persiapan. Dia telah belanjakan berpuluh juta euro untuk balik dia tu, supaya nak bagi satu kempen lawan Islam di France. Tiba-tiba dia bawa balik satu orang, sampai-sampai mengaku dia masuk Islam. Ini adalah saya nak sebut sebagai satu khabar bahawasanya orang-orang yang berada di medan, walaupun kita tak setuju dengan akidah itu semua, tapi apatah lagi bila kita berada di medan yang tepat, kita boleh menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tajuk ini Brigadier Jeneral kita yang pilih. Islam itu mudah, tetapi jangan mempermudahkan. Ada orang hantar pada saya pagi-pagi, macam mana ni Datuk? Dia kata, tidakkah Nabi kata yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan itu ungkapan Nabi apabila menghantar angkatan tentera dan seumpamanya, iaitu mudahkan, jangan payahkan, berikan khabar gembira, jangan jadikan orang lari daripada agama. Jadi kenapa kita kata jangan mempermudahkan? Tak apa, saya nanti urai apa maksud. Asas yang perlu kita faham mengenai agama ini, saya nak introduction ini kita kena faham dulu. Kalau kita tak faham yang ni, kita akan susah nak faham yang hujung. Kita kena faham bahawasanya Allah yang menurunkan agama ini untuk sekalian manusia, Islam ni. Dan manusia itu bukan orang Melayu saja. Orang Melayu, orang Arab, orang Cina, orang India, orang yang duduk di kutub utara, ada kutub selatan, di padang pasir yang panas, di tempat yang banyak air, di tempat yang tidak ada air, di masyarakat yang cerdik, masyarakat yang bodoh, pensyarah universiti, profesor universiti, orang kampung yang tak tahu membaca, badui di padang pasir. Agama untuk semua. Apabila agama untuk semua, agama tak boleh bersifat untuk orang universiti saja. Dia tak boleh bersifat untuk orang Melayu saja. Islam is for all. Agama untuk semua. Itu yang kita sebut rahmatan lil alamin. Itu bukan slogan politik. Itu adalah ayat Allah. Ia adalah rahmat untuk sekalian alam. Apabila kita memahami hal ini, kita akan memahami tak mungkin Islam sifatnya sesuai untuk orang Melayu saja, sesuai untuk orang Arab saja. Hukum hakamnya tak akan begitu.
hukum hakamnya mesti sesuai for everybody. Maksudnya hukum hakam agama, pengamalan agama di negeri yang banyak air pun sesuai, negeri yang tak ada air pun sesuai. Di negeri yang orang sihat pun sesuai, orang tak sihat pun sesuai. Semua faham ini, kerana agama untuk semua. Untuk semua itu bukan semua pada zaman kita ini sahaja, bukan pada zaman Nabi Muhammad sahaja. Ia diturunkan pada zaman Nabi Muhammad sehingga zaman kita sampailah hari kiamat kelak. Agama mesti still valid, agama mesti terus sesuai. Jadi kalau apa-apa penerangan agama, penghukuman agama yang keluar daripada mulut ustaz ke mufti ke syekh yang tidak valid, tak mampu dilaksanakan, tidak praktikal, ia bukan agama yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena clear hal ni. Sebab Allah kata agama ni dihantar untuk manusia. Sebab itu yang kita lakukan. Allahu Akbar. Setiap hari surah yang wajib kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alam apa saja, ia bukan alam orang Melayu saja, ia bukan alam orang Islam saja, ia semua. Bila kita faham ini, kita tak faham keadaan manusia berbeza-beza. Saya duduk dalam dewan ini, kalau gambar ni diambil lagi disimpan lagi 50 tahun mungkin orang akan heran. Pasal apa mereka mari dengar ceramah mufti pakai tutup hidung dan mulut? Tak tahu. Sebab kita mungkin juga pasal keadaan berbeza. Kita dulu tak pernah terbayang hal ini berlaku. Kalau kita nak cerita pada anak cucu kita bahawa pada satu masa kami hampir setengah tahun kerajaan tak bagi keluar daripada rumah, duduk di rumah, pergi bekerja pun tak boleh, dia akan heran. Pasal apa? Kerana dunia berubah, ada kejadian-kejadian yang mungkin tak dikenali pada satu zaman lain, dikenali pada zaman yang lain, tetapi agama still valid. Agama mesti terus dapat diamalkan dalam segala keadaan. Itu sifat agama. Perkara yang kedua yang kita kena faham, yang ini selalu saya ulang, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menurunkan agama Islam ini, tidak memerlukan kita. Segala ibadat yang kita buat, sebaik mana, secantik mana, seindah mana, segala ketaatan yang kita lakukan, tidak memberikan keuntungan kepada Allah sedikit pun. Kerana Allah itu ghaniyun hamid, kerana Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dia tidak memerlukan kita, kita memerlukan dia. Maksudnya, jika semua kita menjadi hamba Allah yang paling saleh, sesaleh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahkan sedikit pun kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala, kerana Allah itu maha besar dan maha agung tanpa memerlukan kita. Jika semua kita menentang Allah, sejahat hati syaitan dan Fir'aun, tidak mengurangkan sedikit pun kekuatan dan kebesaran kerajaan Allah yang menguasai langit dan bumi. Bahkan dunia ini kalau kita lihat pada ilmu astronomi, tidak lebih daripada debu saja dibandingkan segala galaksi yang banyak besar, jutaan bilion bersanya. Allah maha besar, dia tidak memerlukan kita. Habis kenapa ia turunkan agama?
Ia turunkan agama supaya kita membuktikan kita adalah hambanya, dan supaya agama itu memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Maka perkara yang penting untuk kita tahu, sesungguhnya agama limaslahatil ibad. Agama itu untuk kepentingan hamba itu sendiri. Sembahyang kita tidak menguntungkan Tuhan, tetapi sembahyang kita memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Demikian hukum hakam jual beli, haram riba, haram minum arak, haram bunuh orang, haram perzinaan dan seumpamanya. Kesemuanya Tuhan tetapkan supaya memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. So kita kena faham, Tuhan tak ada untung apa-apa kita. Maka sebab itu perkara-perkara dalam agama, jika tiba-tiba kelihatan tidak memberikan apa-apa faedah, bahkan tiba-tiba merosakkan manusia kembali, maka itu bukan agama. Sebab tu orang bertanya kita, pasal apa tak bagi orang pergi masjid pada musim PKP, masa musim Covid? Kita kata bukan kita tak bagi, agama tak bagi musnahkan diri, tapi agama suruh sembahyang, dia suruh solat, tapi dia tak suruh musnahkan diri. Pada hari hujan pada zaman Nabi SAW, hujan bukan virus. Nabi suruh muazzin sebut sallu fi rihalikum, sembahyang di tempat kamu. Tak mau membebankan orang, karena Tuhan bukan nak mendera kita, dia ingin melihat ketaatan dan niat kita. Sebab itu dia suruh kita berpuasa. Kalau kita sakit, dia suruh kita berbuka. Dia suruh kita salat berdiri. Jika kita sakit, dia benarkan kita duduk. Kerana dia bukan nak, dalam bahasa kita, bukan nak ragging kita, bukan nak dera kita. Dia nak melihat ketulusan hamba kepadanya. Bila hamba itu ingin taat, hamba itu ada ketidakupayaannya, dia memberikan kelonggaran pada hambanya. Sebab itu nama Tuhan banyak, nama Tuhan banyak, tapi yang dipilih untuk kita baca kitabnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih dan maha pemurah. Macam-macam nak terjemah bahasa Melayu, tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim semua daripada word yang sama, derived from the same word, iaitu Rahim. Allah Ta'ala ini kasih, sangat penyayang, sangat pengasih. Maka agamanya yang dibaca di dalam kitabnya itu pengasih dan penyayang. Kalau ia keluar daripada tabiat kasih dan sayang, ia bukan Islam. Berapa dah? 2. 3. Oleh kerana agama tujuannya maslahah, kita dapati agama ini dalam urusan pribadi, dosa pribadi, dia begitu bertolak ansur. Apabila membabitkan dosa kita dengan orang lain, dia bertegas. Maka Nabi SAW dalam banyak hal, orang datang mengadu dosa, kalau dosa tu pribadi, Nabi suruh balik, jangan mengaku. Ya Rasulullah, alastum ra'atan fi aqsal Madinah. Wahai Rasulullah, aku telah berasmara dengan seorang perempuan di hujung bandar. Sebagai riwayat, aku buat semua kecuali zina je tak buat. Rasulullah diam, Omar diam. Omar dalam majlis, kata Omar, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah telah menutup aibmu, mengapa tidak engkau menutup aibmu?
Kenapa datang mengaku? Tak payah. Lama dia tengok Nabi tak peduli dia. Dia pergi. Nabi kemudian panggil, wahyu turun. Nabi bagi tahu, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya pahala-pahala kebaikan menghilangkan kejahatan. Kamu solat, mohon ampun. Orang datang kepada Rasulullah, Ma'is bin Malik, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkanlah aku. Nabi tak mau tengok dia. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi pusing, tak mau tengok dia. Lama dia kata, sebagian riwayat dia kata 4 kali. Sehingga sebahagian para fuqaha kata kalau 4 kali ambil action. Nabi kata, abika jinnah? Kau tak betul? Kepala tak betul? Dia kata, Rasulullah, aku betul. Dia mari lagi. Rasulullah suruh sahabat halau dia keluar daripada tempat ni. Jangan dok mengaku, aku tak nak dengar. Dia mari dok mengaku juga. Nabi hantar sahabat pergi kat kaum dia. Tanya ni, kamu ni Ma'is ni, dia ni okey kah? Dia kata dia min salihina, orang baik kami, orang soleh kami. Dia tak ada masalah ni, tak ada. Balik mai Rasulullah, dia okey dia ni. Dia mari juga. Nabi ambil tindakan. Kata para fuqaha, para sarjana hukum, bahawasanya Nabi tidak suka orang mengaku berzina. Kalau kau berzina, kau balik minta ampun. Dosa-dosa, tapi itu antara engkau dengan Tuhan. Sebab itu agama kata siapa tuduh orang berzina, tak cukup 4 orang saksi, 3 orang ada, orang baik-baik, tak cukup 4. Sebat 80 rotan atas belakang dia. Sebab apa? Agama tak suka gosip. Ini personal sin, ini dosa pribadi. Tapi agama bila babitkan hal, membabitkan kepentingan awam, agama tegas. Sebab apa? Sebab ini masalah orang lain. Satu orang dalam medan perang mati berjihad bersama dengan Nabi SAW. Para sahabat masuk di medan, oh mata syahid, mata wahwa syahid, mati dan dia syahid, mati syahid, mati syahid. Sampai satu orang dia kata, mata fi sabilillah syahidan, dia mati dalam jalan Allah, syahid. Nabi kata, la, tak, inni ra'aitu finnar fi burdatin ghallaha yaumal khiyam. Ghallah. Tidak, kata Nabi, si dia ni yang mati berperang, bukan di bawah turus angkatan tentera mana, dia bawah pimpinan Nabi di medan peperangan. Nabi kata dia mati, aku melihatnya di dalam neraka disebabkan sehelai selendang yang diambilnya tanpa pembahagian yang betul. Dahulu pembahagian dalam tentera bila dapat ada ghanimah, ada rampasan harta perang, dibahagikan mengikut peraturan ketenteraan. Dia ambil lu selendang tu, bubuh kat dia dulu. Walaupun dia mati syahid, Nabi kata di dalam neraka. Kita akan tengok ada satu orang wanita dalam hadis, nanti kita akan yang selalu saya baca, imra'ah mumisah, wanita lacur, bagi minum anjing. Allah ampunkan dia. Yang ni jihad bersama dengan Nabi, ambil harta orang, Allah masukkan neraka. Apa bezanya? Yang tadi dosa pribadi, yang dia buat kebaikan awam. Yang ini dosa awam, walaupun dia baik secara pribadi. Supaya apabila kita faham hal ini, kita akan faham tabiat-tabiat agama yang lain. Barulah saya boleh menjelaskan banyak hukum hakam secara untuk tuan-tuan faham. Ramai orang menyangka bahawasanya bagi lagi susah lagi bagus agama ni, lagi keras lagi bagus. Dia tu keras kuat agama,
Itu bukan kuat agama. Nabi kata inna ad-dina yusr walan yushadda ad-dina ahad illa ghalabah. Agama itu mudah, tak ada orang yang memayah-mayahkannya melainkan dia nanti akan susah. Agama mudah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran jelas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mau daripada kamu senang, Allah tak mau daripada kamu susah. Balik pada prinsip yang saya sebut tadi, Rahman dan Rahim yang menurunkan agama. Bila Allah cerita hukum hakam dalam Quran, Allah menyatakan yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan kamu kerana telah dicipta manusia itu di dalam keadaan dhaif. Ini sifat agama. Allah ingin meringankan kamu. Dalam ayat yang lain Allah kata wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kami tak jadikan untuk kamu agama itu susah. Siapa kata? Bukan ustaz, bukan mufti. Tuhan punya agama, Tuhan Rabbul Alamin. Tapi kalau ada orang main nak ajak agama, dia tahu agama ni lagi susah, lagi bagus, dia menyanggahi empunya yang menurunkan wahyu. Maka untuk itu Allah itu bukan saja Dia turunkan agama yang mudah, Dia suruh kita doa supaya agama ni mudah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jangan bebankan kami dengan bebanan macam mana orang-orang yang sebelum daripada kami. Bila tuan-tuan dah faham asas ni, maka barulah saya nak bincang hak mana mudah tu. Kata Aisyah kata, isteri Nabi, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Nabi ni tak diberi pilih antara dua benda, melainkan dia akan pilih hak mudah sekali, selagi mana tidak berdosa. Syarat tidak berdosa lah. Selagi mana tidak berdosa. Maka manusia ni ada macam-macam. Ada manusia kerja siang hari, dia bukan ada masa nak duduk di pejabat, dia kerja. Ada kerja lombong, ada kerja dalam lombong, masuk petang baru keluar. Ada kerja pomen, tangan berminyak daripada pagi sampai ke petang. Ada kena belah anak, siang kerja, malam pun kerja lagi, overtime. Kalau agama kata yang masuk syurga semua yang semayang tahajud banyak saja, tak masuklah dia. Maka agama jadikan solat itu ibadat, bekerja itu ibadat, belah keluarga itu ibadat. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alayya minas salat. Wahai Rasulullah, bagi tahu aku apa yang Allah fardukan daripada salat. Nabi kata as-salawatul khams, semayang 5 waktu. Melainkan kata Nabi antatawwa, melainkan jika kau nak buat sunat, kau boleh buat sunat. Dia kata aku akan semayang 5 waktu tu, aku tak sunat. Dia abang Nabi, dia tak sunat. Tanya puasa, Nabi bagi tahu syahrul Ramadan, sebulan, melainkan kau nak puasa sunat. Dia kata aku puasa sebulan tu, aku tak boleh puasa sunat. Lepas tu dia kata, habis Nabi terang hukum hakam Islam, dia kata wallazi akramak, demi Tuhan yang memuliakan engkau. Ni kadang-kadang depa ni mai badui apa semua ni, depa ni bukan ada bahasa sikit. Nabi tu layan. Nabi ni macam-macam. Ada orang bandar, bila orang bandar mai kadang-kadang cakap bahasa tak kena, Nabi marah. Saya selalu buat contoh. Apabila ada sahabat kata pada Bilal,
atau ya bena aswad, ya bena sauda, wahai anak ya bena sauda, wahai anak orang hitam. Nabi marah. Dia kata innaka mru'un fika jahiliyah, engkau satu orang yang ada jahiliyah. Pasal dia sentuh orang lain. Tapi bila badui mai, kadang-kadang dia kencing di masjid, dia pun nak marah kat dia. Nabi innakum tub'asuna muyassirina wala mu'assirin, kamu diutuskan untuk memudahkan, bukan untuk memayahkan. Biar dia dulu. Curah dia air atas dia. Pasal dia punya standard pemikiran tu tak sama. Bila mari orang macam ni, dia kata Rasulullah, wallazi akramak, demi Tuhan yang memuliakan kau, la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Wahai Rasulullah, wahai orang yang Tuhan telah muliakannya, aku tak sunat sikit pun, dan aku tidak akan mengurangkan sedikit pun apa yang Allah fardukan padaku. Hak fardu ni aku akan buat secukup-cukupnya. Nabi kata apa? Dia keluar, Nabi kata aflaha in sadaq. Nabi kata dia akan berjaya jika dia benar. Sebab tu dalam agama ada yang wajib, ada pula yang sunat. Kalaupun kita tak berupaya buat yang sunat, jangan tinggal yang wajib. Ada yang haram, ada yang makruh. Kalaupun kita tak upaya meninggalkan yang makruh, jangan buat yang haram. Kemudian yang haram pula ada klasifikasinya. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Ada haram membabitkan dosa dengan orang lain yang tak boleh dimaafkan melainkan istighfar dan mohon maaf dengan orang tu. Ada haram yang membabitkan dengan Allah yang hanya kita dan Allah sahaja. Ini adalah kerangka agama yang mesti kita fahami. Dan ada orang dia tak sama. Ada orang pendiam, ada orang cakap banyak, ada orang serius, ada orang suka melawak. Sahabat Nabi pun macam tu. Ada sahabat yang suka bergurau. Yang kita tahu ada satu orang sahabat yang dinamakan dengan Abdullah, orang panggil Abdullah. Orang gelak kata Himar. Himar ni kaldai lah. Wa kana yashurbul khamr, dalam hadis Bukhari kata dia suka minum arak. Sahabat Nabi tu minum arak. Wa kana yudhikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga suka bagi Nabi tergelak. Dia mai dia buat lawak, Nabi pun nak tergelak, tapi perangai dia arak tak boleh lekang. Ada satu hari bertangkap dia minum arak, bawa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para Nabi kata idribu, pukul dia. Nabi kata hukuman minum arak. Kata sahabat, faminna man yadribuhu biyadi, ada yang pukul dia dengan tangan, ada yang pukul bisaubi, dengan baju dia. Ramai-ramai duk pukul itu pasal dia ni keram. Kata Allah mal'in, ya Allah laknat dia, kerap sangat minum arak. Nabi kata la tal'anuh, jangan laknat dia, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, kerana dia sayangkan Allah dan Rasul. Macam mana minum arak sayang Allah dan Rasul? Minum arak dosa. Peribadi yang mungkin dia tak boleh tanggalkan, Nabi tak justifikan itu. Nabi tak kata boleh, haram, dosa-dosa besar. Nabi pukul dia, tapi nak lanat dia Nabi tak bagi. Kerana Nabi tahu dia bukan minum arak kerana dia anti Rasul. Itu dia punya kelemahan dia. Jangan kata dia dilaknat. Laknat maksudnya dia hilangkan daripadanya rahmah. Itu agama. Saya nak cerita, itu agama. Nabi bukan kaki berhibur. Nabi pergi ke kenduri orang Ansar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bila sampai ke kenduri orang Ansar, kenduri kahwin, senyap semua. Nabi pun ada, Aisyah radhiyallahu anha ada. Nabi kata maka nama'hum lahu, tak ada orang menyanyi. Nabi tanya, fa innal ansar yu'jibuhumul lahu, orang Ansar ni bukan suka menyanyi kan? Nabi kata dia pun tak nak menyanyi. Nabi ada,
Sebahagian riwayat dalam Ibn Hibban, yughannuna 'alaiha, tak ada orang menyanyi untuk pengantin. Mereka pun menyanyi. Bukan Nabi suka menyanyi, Nabi tak menyanyi, diam je. Tapi Nabi tahu ada kaum suka itu, ada kaum suka main bola, ada kaum suka menyanyi, ada kaum suka bersukan. Macam tu tabiat orang. Agama meraihkan perbezaan itu. Tapi kalau asyik menyanyi pagi sampai ke petang, itu luar biasa, kerja tak guna lah. Dia tak kerja, dia kerja nak berhibur. Agama balance. Tapi agama meraihkan, ada kalau manusia mungkin ada suka bersyair, ada suka berpuisi, ada suka menyanyi, ada suka memanah, ada suka pergi memburu, ada suka mancing. Selagi mana ia tidak melanggar Allah dan Rasul, maka itu tabiat, itu kehidupan manusia. Saya nak cerita keluasan tabiat Islam ini. Okey, bila saudara-saudari faham hal ini, Rasulullah SAW itu wafat. Dia meninggalkan amalan-amalan agama untuk kita amalkan dengan prinsip-prinsip tadi. Ada perkara ulama-ulama datang kemudian. Di kalangan para ulama ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan begitu. Tafsiran-tafsiran ini tak kita katakan salah, kita namakan dengan ijtihad. Tetapi kadang-kala kita perlu melihat ijtihad itu dengan kesesuaian dan keperluan, di samping menyemak dalil-dalil yang ada berkaitan dengan agama. Saya buat contoh. Ada benda yang memang agama dah mudahkan. Agama ni ada dua. Ada benda yang tetap tak boleh berubah, ada benda yang boleh berubah. Akidah tak boleh berubah. Apa dia lagi? Kewajipan 5 asas-asas Islam, sembahyang 5 waktu semua tak boleh berubah, tak ada ijtihad, kekal. Akidah umpamanya, walaupun dia akidah ini kepercayaan agama dia mudah, percaya berdasarkan fakta. Sebab tu kita di Perlis ni, kita tak terima ni khurafat ni. Agama ni dia tak beban kita, dia suruh kita percaya pada Allah. Macam mana Allah itu, kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa kama wasafahu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah itu seperti mana yang dia terangkan dalam kitab dia, dan seperti mana yang Nabi dia terangkan. Lain daripada itu tak payah duk fikir Allah ni yang tak payah. Cukup dekat dia bagi tahu kita. Ada orang selalu duk tanya, ada orang dia minat benda macam tu. Ya'juj dan Ma'juj ni keluar besok dia muka macam mana, tinggi dia berapa, dia suka benda tu. Benda yang agama tak suruh dia cari. Kerana kalau awak tahu pun tak ada apa. Malaikat, dia suruh kita beriman dengan malaikat. Malaikat ni dia ni macam mana, depa ni masa tak payah. Hak mana dia tak bagi tahu, kita tak perlu. Sebab tu Nabi ajak, bila Jibril datang, tanya mata sa'ah, bila kiamat. Jibril tanya Nabi sebagai satu pengajaran untuk orang lain. Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lam minasya'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Aku dan kau dua-dua kita tak tahu. Tapi sekarang kita tengok pergi internet apa semua, tarikh kiamat. Dia suka tajuk tu. Tajuk yang agama tak suruh. Untuk apa? Dia cerita tentang Nabi Nuh. Kita tak jumpa Nabi Nuh. Kita beriman. Kenapa? Kerana Quran bagi tahu. Dia bagi tahu Nabi Nuh buat kapal. Kita beriman. Dia buat kapal kerana Quran bagi tahu. Dia tak bagi tahu kapal tu panjang dia berapa, bentuk kasut ke, bentuk 3 segi ke. Kapal tu buat daripada kayu apa, kayu koka ke, kayu apa. Ini semua merepet yang dia tak suruh kita tahu. Dia suruh kita ambil pengajaran. Kalau kita tahu dia buat daripada kayu jati ke, dia buat kayu daripada Perlis ke, daripada Kedah ke, dia buat kayu daripada tanah Arab ke, tak ada benefit kepada kita apa-apa pun. Sebab itu agama fokus. Nabi Musa ketuk, pukul laut terbelah. Pukul batu,
idrib bi'asakal hajar, pukul dengan batu, tongkatmu itu batu. Fanfajarat min husnata asyarata aina, terbit daripadanya 12 mata air. Cukup. Agama tak suruh, dia suruh kita beriman dengan Musa dengan cerita tu. Nak cari ni tongkat Nabi Musa ni buat daripada kayu apa? Sekali dia mula main khurafat, dia mula nak jadi bomo. Buat daripada kayu apa? Nak bagi tahu kalau buat daripada kayu apa pun, pukul batu air tak keluar, melainkan dengan mukjizat juga. Ini soal akidah. Maka soal akidah, superstition, karut marut, agama tak benarkan. Sebab tu kita tak benarkan ceramah, hadis palsu, cerita karut marut. Kadang-kadang kusas pencerita, sebahagian tu minta maaf lah, bukan semua, penceramah motivasi, mereka suka buat main cerita-cerita yang bagi jadi pelik sikit. Dulu orang tua-tua kita suka cerita-cerita pelik ni kan, Nabi Sulaiman dan sang kancil lah, apa benda-benda pelik-pelik. Nabi punya hebat, dia buat berdelok dengan sang kancil ni, buat berdelok jadi lekeh. Sama. Kadang-kadang benda tu bukan soal. Macam kita, Allah cerita dalam Quran Nabi Yusuf dan Imra'ah, wanita Al-Aziz. Cukuplah. Apa nama wanita tu Allah tak cerita. Israiliyat kata nama dia Zulaikha. Tak apalah nama dia Zulaikha, itu satu andaian buku Yahudi kata. Mungkin Yahudi dia quote daripada mak bapak mereka dalam kisah dulu. Tapi orang Melayu kadang-kadang ambil cerita tu bagi lajak sikit dengan riwayat-riwayat yang tak ada. Zulaikha ni kemudian dia pergi kahwin dengan Nabi Yusuf, padahal dia isteri menteri tu, mak saudara, mak angkat dia tu. Jadi buatlah doa menikah tu, ya Allah satukanlah hati kami seperti satunya Adam dan Hawa, Muhammad dan Yusuf dan Zulaikha, dan Muhammad dan Khadijah. Mai mana Yusuf kahwin dengan Zulaikha ni? Tak ada. Tak perlu kita fikir hal-hal itu, kerana dia tak ada. Mungkin dia kata Zulaikha kemudian tua jadi muda balik, kemudian kahwin Yusuf. Itu cerita Yahudi, tak termasuk dalam rukun iman untuk kita percaya. Itu sudut kepercayaan, banyaklah macam-macam lagi. Masa kita tak cukup. Saya nak pergi pada sudut amalan. Nanti saya bagi session untuk soal jawab. Amalan agama ada benda yang agama bagi kelonggaran. Dia suruh kita sembahyang 5 waktu. Tapi bila kita musafir, dia benarkan kita jamak dan qasarkan salat. Ada orang musafir pun dia tak mau. Buat apa dia kata kita dalam musafir ni? Bukan susah pun duduk dalam kapal terbang ya. Sayyidina Umar telah tanya Nabi, kita dulu takut, sekarang kita tak takut, kenapa kita boleh jamak lagi? Nabi tak. Sedekah. Tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqatah. Sedekah yang Allah sedekah untuk kamu, ambil ya. Nak Allah bagi. Musafir boleh jamak. Bukan saja boleh jamak, boleh qasar. Semayang yang 4 jadi 2. Semayang yang 3 jadi berapa? 1,5. Semayang 3 lah. Semayang yang 2 jadi 2 lah. Jadi ada berapa semayang yang boleh qasar? Zuhur, Asar, Isya. Boleh qasar. Bukan saja boleh qasar, boleh jamakkan. Qasar memendekkan, shortening the prayers, pendekkan semayang. Jamak ialah menghimpunkan sembahyang. Tapi bila kita tengok dalil-dalil agama, dia pergi lagi. Rupanya ada orang yang wanita yang istihadah, Nabi benarkan jamak tapi tak qasar. Ada riwayat Ibnu Abbas menceritakan Nabi jamak salat Zuhra wa Asra jami'an, semayang Zuhur dan Asar sekali di Madinah. Hujan tak, sakit tak? Orang tanya Ibnu Abbas, kenapa? Arada alla yuhrija ummatah, kerana Nabi tak mau membebankan umat. Para fuqaha bincang,
timbul berbagai mazhab. Sebahagian mazhab kata kalaulah seseorang itu tak musafir pun, tapi dia ada beban kerja yang tak boleh, dia memerlukan untuk dia jamak, dia boleh jamak. Contoh apa? Saya selalu buat contoh, doktor bedah. Takkan duduk tengah-tengah bedah ni hamba tunggu asal aku pergi mayang lu. Dia taklah, dia kata bedah lah waktu Aisyah. Bedah bukan mesti aksiden waktu maghrib sampai perlu buat segera. Dia kata hampa biar dulu, aku nak pergi semayang dulu dan mati dulu sama Allah ni. Habis semayang maghrib jamak takhir tapi tidak qasar. Siapa lagi boleh? Polis trafik yang jaga jalan tu sibuk. Takkan, oi, time maghrib ni hampa accident dulu pelan-pelan, aku nak balik semayang Ustaz. Dah. Ha? Siapa lagi? Anggota tentera yang mungkin terpaksa berkawal satu dua tempat. Ya taklah tak ada perang, tapi mungkin tak boleh tinggalkan tempat, yang jaga mesin, yang jaga kenderaan, yang jaga tertentu, yang masuk peperiksaan di negeri-negeri yang bukan Islam, barangkali dia bukan ikut jadual waktu. Takkan nak keluar, saya nak minta keluar Ustaz, nak pergi semayang Ustaz, saya mai sambung periksa balik. Dia boleh jamak walaupun dia tidak musafir, tapi dia tidak boleh qasar. Apa lagi yang agama benarkan? Banyak. Ni pakai kasut tentera ni. Ni kasut. Kalau pergi medan perang, takkan setiap kali semayang nak cabut kasut. Kalau dia perang di setempat dia, takkan dia nak hanya yang musafir saja boleh jamak. Dia boleh sapu di atas kasut dia. Semua kita belajar sapu al-mashu ala khuffain, sapu atas khuf. Ulama bincang lagi, mazhab berbeza-beza. Ada yang kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi kita melihat kepada keluasan ini. Sekali saya nak pergi, mungkin tuan-tuan nak tanya pasal mazhab kelih ni. Ada keluasan. Dalam hadis kata al-mashu, masaha Rasulullah, masaha ala al-khuffain wal ala al-imamah wal khimar. Nabi sapu di atas serban dan di atas tudung kepala yang ikat. Walaupun hadis-hadis itu sebut khimar bagi wanita, bagi lelaki, tapi kalau kita tengok khimar perempuan ni lagi susah. Katakanlah dia tak duduk di rumah, pergi duduk di tempat tu buat urusan, jadi yang pakai tudung di kalangan wanita angkatan tentera. Nak buka bukan senang ni. Nak ambil uduk sampai bak kepala, dia sapu di atas tudung dia. Mazhab mana? Di dalam mazhab Hanbali. Kesemua mazhab-mazhab ini ialah mazhab-mazhab Islam yang diiktiraf. Orang kata tak, kita Syafi'i. Bukan ada satu kita lahir daftar mazhab Syafi'i, tak ada. Imam Syafi'i imam agung, dihormati, banyak kaul mazhab dia kita pakai. Tapi banyak juga yang tuan-tuan tak pakai. Tuan-tuan bayar zakat peterah, tuan-tuan pakai duit, itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hanafi. Tuan-tuan beli barang tu tak sebut saya jual, saya beli, pakai keluar mesin macam tu saja. Kadang-kadang ambil pergi tak duit kat kedai tu pun membagi barang, itu Hanafi. Paling jelas sekali ialah tuan-tuan semua berdiri menyanyi lagu, mendengar muzik dalam semua mazhab yang 4 tak boleh. Itu mazhab Ibn Hazm al-Andalusi. Keluasan itulah yang tuan-tuan lihat kita amalkan juga di negeri Perlis ni. Nanti saya akan sebut beberapa contoh. Maka fatwa-fatwa kita melihat kepada soal kemudahan untuk orang awam dan juga soal bagaimana melaksanakan tujuan agama. Saya selalu buat contoh merata dah, berulang kali tuan-tuan pun dengar.
Di Perlis ni tanaman apa yang terkenal? Harum manis. Ada macam bagi dia jeneral kita pun tak tahu ada berapa puluh pokok. Kalau orang ada 100 pokok harum manis berbuah elok, dia boleh dapat 100,000 lebih. Kalau elok lah. Kalau tak elok pun 780,000 dia boleh dapat. Nak dibandingkan dia dengan penanam padi kurang lagi. Kalau orang padi kena keluar zakat, patutnya harum manis lagi kena keluar zakat. Betul tak? Tapi lah mazhab Syafi'i tak kena. Kerana mazhab Syafi'i hanyalah tanaman qutul balad, makanan asasi. Habis Perlis siapa kata fatwa harum manis kena keluar zakat? Fatwa dalam mazhab Hanafi. Kerana itu lebih memenuhi tujuan. Tak kalau orang miskin sikit kena, hak kaya tak kena. Supaya tuan-tuan faham apa yang diamalkan di dalam negeri Perlis itu ialah amalan yang ada di dalam mazhab-mazhab imam-imam yang mu'tabar. Mungkin tuan-tuan pasal bila ramai Perlis ni kadang-kadang dia tak tengok fatwa-fatwa tu, dia hanya tengok di Perlis ni bismillah tak dengar. Tu yang dia tahu. Pasal apa bismillah tak dengar? Perlis ni dia pun tak bismillah kan? Dia pun bismillah, tapi mereka bismillah perlahan. Awak Perlis pelik sangat ni. Dia tak pelik. Mazhab Hanafi bismillah perlahan. Mazhab Malik tak bismillah langsung, makruh lagi. Masuk bismillah di dalam bacaan, saya maksud ni bismillah bagi Fatihah dalam solat. Mazhab Syafi'i bismillah kuat, wajib bismillah kuat. Mazhab Hanbali bismillah perlahan. Yang tuan-tuan duk tengok seluruh dunia ni, tuan-tuan pergi Masjidil Haram, pergi Tanah Arab, pergi UK, pergi Pakistan, pergi semua mazhab, kebanyakan memang bismillah perlahan. Sebab itu majoriti mazhab. Depa tengok Perlis, depa kata Perlis ya buat macam tu. Hak kata tu dia tak pernah pergi mana. Dia duduk kampung dia. Pergi Masjidil Haram sama. Perlis satu lagi dia kata tak kunut. Satu hai. Aku tak sembahyang subuh tak apa, tak kunut jangan. Tu ni. Ada. Dia tak, aku orang tak sembahyang subuh aku tak apa. Tapi kalau orang tak kunut aku cukup tak puas hati. Kalau ada yang tu memang teruk lah kan. Mazhab Hanafi, mazhab terbesar dalam dunia ni, mazhab Hanafi lah. India, Pakistan semua ni, Iraq semua ni mazhab Hanafi. Tidak kunut. Mazhab Malik kunut sebelum rokok. Mazhab Syafi'i wajib kunut, sunat kunut. Mazhab Hanbali, semua negara-negara Arab ni, kebanyakan tanah Teluk mazhab Hanbali tidak kunut. Itu benda amalan. Semuanya atas argument. Tapi tak payah benda tu kita, kadang-kadang orang tu itu yang dijadikan isu, tapi dia kena lihat keluasan fatwa-fatwa kita tentang bagaimana kita melihat. Kerana Perlis ni dia mengambil pendekatan menerima semua mazhab-mazhab ahli sunnah ni dan melihat argument untuk diamalkan. Saya buat beberapa contoh yang lain lah. Saya lagi boleh tanya. Ni contoh ni tak ada dalam fatwa lah, tapi saya nak bawa contoh. Terutama polis. Askar pun ada juga yang terlibat. Orang lalu tanya saya kenang, bila mereka yang terlibat dengan unit yang ada anjing, unit yang ada anjing, macam mana? Pasal dalam mazhab Syafi'i dia memang sensitif dengan anjing ni. Kena anjing yang basah ni, nak kena basuh sebanyak 7 kali, 1 kali dengan air tanah, sehingga menyebabkan kita memang rasa sayau dengan anjing.
Seriau dia gigit ke, seriau kena basuh, tak tahulah. Saya memang tak minat anjing ke kucing ni, saya tak minat. Tu bukan kerana masalah agama, memang jenis tak minat. Itu cerita lain. Agama sendiri, apa pandangan agama tentang anjing ni? Pasal dia kata hampa hak unit anjing ni, duk main dengan anjing ni, bagi orang kafir lah, orang Islam jangan duk pegang. Anjing ni agama tak benar. Kalau kita baca dalam Quran kat mana ada Quran cerita anjing? Antaranya cerita Ashabul Kahf. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Dan anjing dia menghulurkan kedua tangan dia. Anjing tu join orang-orang yang beriman dengan Allah yang lari dalam Ashabul Kahf. Anjing depa join tu, Quran record sebut juga nama anjing, sebut juga anjing dia. Tak sebutlah nama. Orang silat ni kata nama dia Qitmir. Tak ada lah. Itu Israeliat kata nama anjing tu Qitmir, dia kata. Tapi yang pentingnya ialah Quran sebut nama dia. Bukan saja Quran sebut tentang nama dia, Quran juga sebut tentang anjing buruan. Kan? Dia Allah kata yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya engkau apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan untuk kamu apa-apa yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan apa yang ditangkap oleh anjing-anjing asuhan kamu. Tu'allimunahun mimma 'allamakumullah. Apa yang kamu ajar mereka, apa yang Allah ajar pada kamu. Yang ni anjing yang kamu ajar tu, tangkap, dia tangkap huruf binatang buruan tu, dia bawa balik ke kita. Artinya anjing tu gigit, anjing tu dengan kita, anjing tu kita ajar. Ini ada di dalam surah Maidah. Cerita wanita ghufira limra'atin mumisatin, diampunkan wanita pelacur marrat bi kalbin ala ra'si raki, yang lalu tengok anjing berada di luar telaga, lidah dia kada yaqtuluhul atash, lidah dia hampir dia dibunuh oleh kehausan, yalhas, lidah dia keluar. Perempuan dia bagi dia minum air, dia diampun dosa. Maksudnya dari segi anjing tu, pegang anjing, tolong anjing, tidaklah satu isu yang besar dalam agama. Habis itu mana mai isu ni? Isu ni mai berapa? Dua benda. Pertama, kerana Nabi kata dalam berbagai riwayat, berbagai lafaz, antaranya Nabi kata tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Basuh bekas kamu apabila dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali, salah satu yang awalnya daripada tanah. Ini selalu saya hurai dah, tapi saya untuk yang unit ni saya sebut lagi sekali lah. Nabi kata basuh 7 kali, satu dengan tanah bila anjing menjilat. Maka ulama-ulama dia khilaf pendapat. Ada yang kata kalau anjing jilat baru 7 kali. Kalau basah dia tak kena, dia jilat saja. Sebab Nabi kata wulugul kalb, jilatan anjing. Maksud kalau anjing tu tak jilat, tak payah 7 kali satu ayat tanah. Mazhab Syafi'i kata kalau badan anjing basah pun sama dengan jilat lah, kerana jilat tu basah. Tapi sains moden menunjukkan jilat dengan basah badan anjing tak sama. Jilat ada air liur yang ada virus yang lain yang dihapuskan dengan tanah. Bahkan mazhab Syafi'i dia pergi lagi jauh. Dia kata kalau anjing kena basuh 7 kali, babi pun lagi teruk, babi 7 kali juga. Padahal Nabi tak sebut babi, Nabi sebut anjing. Maka dalam mazhab lain, babi tak kena 7 kali. Basuh 7 kali, babi basuh biasa je lah.
Dalam mazhab Malik dan seumpamanya, dia kata jilatan anjing basuh 7 kali dengan tanah ini galakan, bukan kewajipan. Maka kita tengok di Maghribi, di semua ada rumah mereka ada anjing, ada pegang anjing apa semua. Jadi orang Islam dalam hal ini ada banyak mazhab. Hadis Nabi semua tahu, tapi Nabi kata bila anjing jilat. Ada yang kata jilat masuk jilat, ada yang kata basah pun kira jilat juga. Tuan-tuan, orang yang berterlibat dalam tugasan tersebut, kalau setiap kali basah nak kena pergi basuh 7 kali, mungkin susah. Mungkin tuan-tuan boleh ambil apa yang disebut dalam mazhab Imam Ahmad khususnya, jilat-jilat je lah. Kalau tidak anjing buruan yang yang Quran benarkan dia pergi gigit. Okey. Cumanya ada hadis yang Nabi kata man amsaka kalban, siapa yang bela anjing fa innahu yanqusu kullu min amalihi qirat, kullu yawmin min amalihi qirat. Siapa yang bela anjing, setiap hari kurang 1 qirat pahala dia. Sampai Uhud. Ulama bincang, haram ke makruh? Kata mereka sebab anjing ni kalau duduk di rumah, dia salak orang yang mai. Sedangkan Islam menggalakkan hospitality, menyambut tetamu. Anjing halau tetamu, sebab tu Nabi tak pergi. Tapi kalau anjing tu duduk jaga kawasan, boleh. Anjing pergi memburu, boleh. Anjing dalam tugasan kita, boleh. Habis tu boleh balik isteri kata, no abang, baju anjing no lepas sana. Itu mungkin kita boleh luaskan sikit fiqh kita dalam hal ni. Okey, itu bahagian banyaklah kalau saya nak cerita bahagian kemudahan. Tapi bahagian jangan memudahkan. Hak ni bahagian yang berkaitan gender kita kata. Apa maksud jangan memudahkan? Jangan memudahkan macam ni. Sebenarnya bukan jangan memudahkan, jangan memudah-mudahkan. Jangan tasahul dia panggil. Tasahul macam mana? Ambil agama tak tahu punca. Dalam Islam sekian-sekian, kita dalam Islam sekian-sekian ni, mana ada dalil ke? Tak tahu, orang duk kata itu memudah. Ambil hadis tak tahu punca, hadis palsu, hadis apa pun ambil, tak apa. Dia kata hadis palsu ke, hadis lemah ke, hadis apa, hadis juga. Memudah-mudahkan macam tu tak dibolehkan. Agama mesti firm sumber yang betul. Sebab tu jaga-jaga bila nak sebarkan hadis. Jangan cuai. Maksudnya bila dah kata semayang 5 waktu, 5 waktu. Jangan kat Islam ni mudah. Kalau nak buat 2 pun boleh. Tak boleh. Hak tu dah fix 5. Jangan memudah-mudahkan. Dia haramkan arak, haram. Lah aku minum sehari secawan ya. Itu tafrid. Itu tak boleh. Okey. Mudah-mudahkan macam mana? Agama tak tahu punca, mengaji. Ambil daripada mimpi tok guru, mimpi kawan dia. Ini memudah-mudahkan. Ini tak diterima. Ini banyak lagi hal-hal yang seperti ini. Maksudnya memudah-mudahkan dalam konteks apa yang tidak dimudahkan oleh agama. Agama dah mudah dah, tak payah nak pergi mudah-mudah. Kalau kita confuse, kita tanya pada ahli dia apa yang boleh dan apa tak boleh. Okay, insya-Allah saya cakap ni sejam. Saya nak buka pada sesi soal jawab dan saya minta pada pengurusi tadi, saya macam biasa, saya memang kendalikan terus majlis ni. Boleh tak? No? Saya kendali supaya tak pergi banyak masa. So saya yang tak nak tanya terus boleh tanya, saya jawab terus di sini insya-Allah. Ada soalan? Okay, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya 1149-202 Sarjan Firdaus Ahmad daripada 30 SSB. Soalan saya kepada Saibul As-Samad Datuk Arif Perkasa, adakah hanya melaksanakan rukun Islam yang kelima secara lengkap sudah cukup untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa?
Itu saja Datuk. Terima kasih. Tak dengar. Boleh sekali lagi ya? Jauh sikit dari mikrofon. Adakah hanya melaksanakan rukun Islam yang kelima, mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, sudah lengkap untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Terima kasih Datuk. Sama. Okey. Tadi saya sebut sedikit. Yang lain nak tanya nanti lepas ni kita habis satu soalan. Dalam agama ada perkara yang wajib. Bila kita tunaikan yang wajib, artinya kita telah menunaikan hak Allah. Cumanya apabila kita menunaikan itu, mungkin kadang-kala kita tunaikan tu tidak cukup sempurna. Maka ia ditampung dengan amalan sunat. Itu datangnya peranan amalan sunat. Tapi kalau kita macam Badui tadi, yang dia rasa perfect, dia boleh buat, maka dia telah buat tanggungjawab dia. Cumanya amal agama ini dia bukan sahaja kita bertugas ni pun amalan agama. Maksudnya kita keluar daripada rumah, kita semayang subuh, kita solat, kemudian kita keluar rumah, cari rezeki, tahankan negara, bawa rezeki balik pada anak isteri. Kata Nabi, hatta ma ja'altahu fi fami imra'atik sadaqah, sehingga apa yang kau jadikan dalam mulut isterimu, ia adalah sedekah. Artinya walaupun zahirnya kita amalkan itu, banyak lagi yang kita amalkan dengan niat lillahi ta'ala, kita mengamalkan agama. Walaupun kita tengok aku hanya semayang 5 waktu, tapi kita jumpa kawan dia, Assalamualaikum, kita amalkan agama. Kita senyum kepada dia, kita mengamalkan agama. Kita amanah terhadap kerja kita mengamalkan agama. Cuma dalam agama ni, macam saya kata tadi, ada benda yang levelnya wajib, must, dia mesti buat. Ada benda yang levelnya sunat, digalakkan kita buat. Ada benda yang hak kita buat, kita ni kalau boleh pada zaman ni, kalau boleh, mungkin saya pun tak mampu, mungkin tuan-tuan pun ada yang tak mampu. Kalau boleh pada zaman ni, buat yang wajib dan jangan buat yang haram. Oh, hebat dah. Pasal yang haram ni dia banyak, ada kategori yang besar, ada kategori yang kecil, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa-dosa kecil mudah-mudahan diampunkan dengan salat, dengan wudu. Tapi dosa membabitkan orang, itu masalah. Kemudian ada benda yang mana makruh. Makruh ni kena tinggal jugalah. Tapi kalau kita buat dia juga, dia tidaklah sampai kepada haram. Seorang Muslim pada zaman ini, kalau dia boleh buat yang wajib semua dan tak buat yang haram semua, dia wali Allah lah. Itu level yang cuba kita kawal. Kemudian kita mungkin tahu kita akan terlibat dengan dosa-dosa kecil. Dosa besar, dosa yang Allah ancam, seperti zina, minum arak. Zina maksudnya zina lah. Ada zina mata, dosa juga, tapi ia bukan sampai pada zina di mana kemaluan lelaki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Tangan, kaki, mungkin zina, tapi belum sampai ke level tu, dosa juga. Ia diampunkan dengan wudu, dengan berbagai-bagai lagi. Demikian juga mata kita, lain-lain hal. Minum arak, dosa besar. Curi, dosa besar, tak boleh selesai dengan orang. Ini, bahagian ini kita jaga. Dalam dosa macam saya sebut tadi, ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, bahagian orang, bahagian kita dengan Allah. Bahagian orang ni kalau boleh kita jangan. Semua janganlah, tapi bahagian dengan kita dengan Allah ni memang jangan juga. Tetapi yang ni lebih senang nak diuruskan antara seorang dengan Tuhan dia. Yang babit orang ni yang payah. Sebab tu kadang-kadang orang yang minum arak tu dia dosa besar. Tapi orang yang memfitnah orang, walaupun dia macam selamba ya, kawan minum arak tu mungkin dia akan, ya Allah aku taubat, selesai dengan Allah. Tapi hak fitnah tuduh orang tu, walaupun dia, ya Allah ampun aku, dia nak kena selesai dengan apa yang dituduh kepada kawan tu sampai lekat kat kawan tu. Dan ini adalah pembahagian-pembahagian ni
Mudah-mudahan saya dan kita semua cuba mendisiplinkan diri. Okey, ada soalannya? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Mufti, saya ada dua soalan di sini. Yang pertama sekali tentang bid'ah hasanah berkenaan dengan kunut tahlil itu ini, setengah-setengah qaryah dan setengah-setengah tempat berkenaan dengan berlaku kematian. Kadang-kadang nak kena buat tahlil hari pertama, hari ketiga, hari ke-7 dan hari ke-10 dan finalnya hari ke-100. Adakah kategori bid'ah hasanah ni yang setengah tempat laksanakan atau amalkan itu, adakah ianya dikira pahala ataupun dikira amalan? Yang kedua tentang solat jamak tadi tu, tasaddaqallahu alaikum, iaitu satu sedekah rukhsah dari dalam agama. Setengah orang berpendapat Sekali lagi tak dengar. tentang solat jamak. Setengah orang dia pegang itu bahawasanya, contoh daripada Perlis nak pergi ke Kuala Lumpur, kita disediakan surah-surah di RNR, kemudahan cukup banyak, buat apa nak perlu jamak dan sebagainya, sedangkan itu satu rukhsah, satu sedekah daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi dalam agama lah, jadi dua perkara tadi. Yang pertama sekali tentang bid'ah hasanah tadi itu, iaitu tahlil hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-100 itu, adakah itu benda itu adat ataupun benda itu dikira macam mana, dan itu tentang jamak tadi. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Okey. Saya bila ada soalan yang pertama tu, dia nak sikit, nak kena panjang sikit, nak kena sikit intro. Tuan-tuan, semua kita, kebanyakan manusia ni, dia memang nak beragama. Tetapi nak beragama sahaja tanpa pandangan ataupun tanpa panduan wahyu, tak boleh. Kalau kita tanya penganut-penganut mana-mana agama yang cukok kepala, yang duduk tak makan daging, yang duduk, ada yang duduk tak ni, ada yang berjalan kaki tak pakai kasut, kebanyakan mereka kata kerana mereka nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi adakah mereka dapat mendekatkan diri dengan Tuhan hanya semata-mata dengan niat yang baik? Tak. Mereka mendekatkan diri dengan Tuhan hendaklah dengan niat yang baik dan dengan cara yang ditunjuk oleh Tuhan. Untuk itulah kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Because this is the messenger of God, this is messenger of Allah, and this is our guidance. Ini adalah panduan kita. Macam mana nak semayang? Tak tahu. Nabi Muhammad kena tunjuk cara nak solat. Kalau nak ikut baik, sujud 2 kali baik, sujud 3 kali lagi baik. Main-main satu orang semayang, dia sujud 3 kali satu rakaat. Dia orang sujud 2 kali ya. Allah, bukan aku buat maksiat, aku sujud. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dah Nabi buat mari macam tu. Follow our Prophet sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, ikut aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti mana kamu lihat aku salat. Masa haji, ramai orang datang haji. Nabi haji satu tu je, yang akhir sekali je. Ramai orang hadir, 100,000 hadir. Nabi kata, ayyuhan nas isma'u qawli wa'qilu. Wahai manusia, dengar cakap aku, fikir. Antara yang Nabi sebut, ayyuhan nas khuzu anni manasikakum. Wahai manusia, ambil daripada aku cara ibadat kamu. Dalam konteks ni haji lah. Maksudnya kita mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan itu ada tujuannya. Macam saya kata, ada tujuannya. Kenapa kita salat? Ada tujuannya. Kemudian ulama-ulama bincang. Lahir satu perkataan, kerana Nabi melarang bid'ah. Bid'ah ni bukan istilah Perlis ke, istilah Saudi ke, istilah Jordan ke. Tak. Ini Nabi kata.
Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini apa yang bukan daripadanya, dia ditolak. Maka ulama berhati-hati supaya jangan benda yang kita buat ini macam challenge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila satu orang datang kepada Imam Malik, kata pada Imam Malik bahawasanya dia nak di mana patut dia mulakan ihram umrah ataupun hajinya, Imam Malik kata min haits ahraman an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berihram di Zulhulaifah, kamu pergi sana. Dia fikir cara dia, Zulhulaifah kosong. Sekarang tuan-tuan pergi dah ada lah masjid, dapat dulu kosong tempat Nabi mula niatnya. Dia kata aku nak ihram start daripada masjid Nabi. Masjid Nabi, fadilat semayang di masjid Nabi, ada kubur Nabi, macam-macam. Dia kata aku nak mula di masjid Nabi. Nabi Imam Malik kata la akhsha an tusibakal fitnah. Jangan, nanti kamu akan ditimpa fitnah. Dia kata pada Imam Malik, fitnah apa? Aku buat yang lebih baik. Kalau Nabi buat kat sana dulu, ni aku buat di masjid dia lebih baik. Imam Malik kata ai fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah yang lebih besar apabila kau nak kau bersangka kau dapat buat satu amalan yang kau itu lebih baik daripada Nabi. Itu isunya. So amalan agama kita tidak akan lebih baik daripada Nabi. Kita follow Nabi. Mungkin juga ada amalan yang mungkin lebih baik kita buat. Mungkin Nabi sedekah banyak ni, kita sedekah lagi banyak, mungkin dari segi zahir, tapi benda itu di dalam keizinan Nabi SAW. Tak apa. Kemudian ulama bincang masalah perkataan bid'ah hasanah. Apa yang ulama dahulu maksudkan, macam mana kalau benda tu Nabi tak pernah buat tapi dia tu baik dan dia tak membabitkan perkara-perkara ibadat yang dia ada-adakan. Mereka namakan bid'ah hasanah. Sebahagian kata no, tak ada perkataan bid'ah hasanah, bid'ah saja. Yang mana tak berbabitkan ibadat ini tak dinamakan langsung sebagai bid'ah. So mereka berbeza pendapat dari segi istilah, tapi perkaranya sama. So satu orang kata ni diklasifikasikan sebagai A. Kumpulan kata oh yang ni tak diklasifikasikan sebagai A langsung, dia kumpulan B. So begitu lebih kurang. Maka macam kita katalah, ini dewan ke ini bilik. Satu orang kata ini dewan, satu kata ini bilik. Ada orang buat satu kota pula, dia kata yang ni dewan tapi dewan yang kecil. Satu orang kata lah yang tu tak usah namakan dewan lah, tak payah masuk langsung. Lebih kurang saya nak bagi faham. Kisah kita duduk di dewan. Kata ini bid'ah tapi bid'ah hasanah. Kumpulan ulama kedua kata ini bukan bid'ah hasanah, ini tidak bid'ah langsung. Kerana ia tak membabitkan hal ehwal agama. Hal ehwal ibadah khas dalam agama. Saya nak buat contoh. Hasanah, benda yang baik. Pasal istilah bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya dan guna dalam mazhab Syafi'i, kemudian berkembang menggunakan bid'ah hasanah, merujuk kepada perkara-perkara yang misalnya buat sekolah. Nabi mengajak agama, tak ada sekolah, kita buat sekolah. Kita pakai mikrofon, kita buat majlis yang macam ni, bid'ah hasanah, it's okay. Tapi kalau ada orang kata dia tadi semayang, dia nak baca Fatihah 3 kali dalam satu rakaat, dia kata bid'ah, Nabi baca sekali ya. Allah, Fatihah kan baik, aku suka, aku baca 3 kali. Kalau kita benarkan bid'ah hasanah, semua semayang akan berubah. Kalau kita benarkan bid'ah hasanah dengan pahaman sebahagian orang, mai orang semayang subuh, tengok-tengok Tok Imam semayang, pasal apa Tok Imam semayang 4 ni? Tok Imam pasal semayang 4 subuh, Allah hampa ni penyegan yang hampa duduk melepak merata berjam-jam boleh.
aku tambah 2 rakaat pun bising. Dia kata, tak lah Nabi semayang 2 saja. Tak apalah Nabi semayang 2, kita tambah, bukan kita tambah benda tak elok, kita tambah benda baik semayang kan. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tak boleh? Sebab kita kena ikut format yang Nabi dah buat dah. Kalau kita bagi saja, boleh tambahlah, habislah agama ni. Mai-mai orang buat semayang Jumaat, tak kuat Jumaat, seminggu sekali khutbah. Kita diperlih nak buat semayang Rabu pula, campur dengan Jumaat, baru ada 2 kali. Tak boleh. Kita kena maintain yang Nabi yang asal. Balik pada soalan saudara, telah mati pada zaman Nabi ramai orang. Nabi sayang pak saudara dia, Nabi sayang sahabat-sahabat dia, Nabi sayang. Nabi ni sayang Abdullah bin Ubay bin Salul, penentang dia, kepala munafik. Nabi bagi baju dia, anak dia minta. Punya Nabi ni sangat kesian kat orang. Nabi doa di kubur. Bila Nabi pergi, Nabi doa supaya Allah meringankan azab mereka di kalangan, bukan semua tempat. Nabi lalu, Nabi bagi salam pada mereka. Mereka mati, Nabi solat, Nabi ajar doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi Nabi tak pernah pula buat kenduri 1, 3. Nabi tak pernah. Adakah Nabi tak tahu ada kaedah lain lagi yang nak boleh bagi mayat lagi untung, lagi bahagia di akhirat kelak? Adakah Nabi tak tahu? Telah meninggal Abu Bakar, telah meninggal Nabi sallallahu, wafat Nabi, sahabat sayang, sampai Umar tak terima, depa tak buat kenduri ni. Telah wafat Abu Bakar, depa tak buat kenduri ni. Adakah kita lebih sayang dan lebih tahu apa yang Allah dapat ringankan azab si mati lebih daripada Nabi dan para sahabat? Itu isu dia. Kalaulah kalau nak doa, boleh doa, tak ada masalah. Ada banyak riwayat Nabi doa. Tapi kalau buat kenduri saja, bagi duit kat orang ni, setengah orang lah di sini tak ada lah. Dia kata ni hampa tak buat kenduri, pak hampa ni malam 7 tak buat, Allah kesian kat pak hampa, anak-anak pun lah zaman lot. Cik dia sebenarnya bukan kesian kat pak tu, kesian kat mereka nak makan tu. Cuba mereka main rumah kita, tengok-tengok kita bagi air teh saja dengan roti, mereka kata ish, tak patut. Kalau orang mati kita buat kenduri 1, 3, 7 ni, menyebabkan mereka tiap-tiap hari tu dapat pahala bertambah, orang kaya masuk syurga. Orang kaya duit banyak. Orang miskin hak roti biskut ni lambat lah. Orang tahu dah malam ketiga hari tu kena biskut dah, malam ketujuh siapa tak pergi, tinggal 2 orang lah. Agama bukan begitu materialistiknya. Sebab itu hal itu tidak diamalkan di sini. Siapa mereka nak buat hal lain tu dia hal mereka, tapi kalau ditanya kita, itu persepsi kita dalam hal ni, pandangan kita. Okay, ada soalan ni? Sampai pukul berapa tahu kita? Okey, sila. Assalamualaikum Sahibu Samaha Datuk. Saya Kapten Hasnan daripada Markah 30 Brigade. Soalan saya, Sahibu Samaha Datuk, apakah kelebihan-kelebihan menjadi seorang tentera daripada pandangan Islam, dan seterusnya apakah saranan Datuk untuk kami menjadi seorang tentera Islam yang tidak mempermudahkan Islam itu sendiri? Terima kasih. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, semua kerja ni ada kelebihannya, tetapi antara kerja yang besar, yang pahala dia ialah kerja ar-ribat, pahala murabitin. Sebab itu ada bab tentang pahala ribat, pahala bertahan di benteng, mempertahankan benteng Islam. Segala masjid yang ada, mufti ke, tu imam ke,
Siapakah yang boleh salat, boleh mengajar agama dalam negara ini, boleh hidup, boleh bernikah, boleh mengamalkan amalan yang baik, boleh hidup, ialah dengan kelebihan dan fadilat, dengan amal yang dilakukan oleh mereka yang mempertahankan sempadan negara. Jika negara tidak aman, tidak ada masjid yang boleh didirikan, hatta tidak ada gereja yang boleh didirikan. Sebab itu orang kata kita pertahan Malaysia, pertahan semua, bukan orang Islam saja. Ya, kita pertahan semua. Walaula daf'ullah an-nas ba'duhum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa ya yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyul aziz. Jika tidak Allah menjadikan manusia itu tolak menolak, yakni bertarung antara mereka, nescaya akan binasalah rumah-rumah ibadat orang yang beribadat, akan binasalah gereja-gereja, rumah-rumah ibadat Yahudi, dan masjid yang disebut padanya nama Allah yang banyak-banyak. Maksudnya tentera Islam apabila berjuang mempertahankan bukan saja masjid, kesemua yang berada di dalam wilayah Islam. Sebab itu maka murabitin, orang yang walaupun tak perang mempertahankan sempadan Islam, merupakan pahala yang besar. Demikian juga anggota polis juga dengan apa yang mereka lakukan. Cumanya kita, saya sebut pada zaman materialistik ni, kita rendahkan. Suami kerja apa? Kerja tentera saja. Ada orang tentera saja, dia kata. Kalau suami saya businessman, dia rasa macam suami kau tidak boleh jadi businessman kalau tidak ada tentera. Sebab itu ini adalah kerjaan yang besar. Cuma yang tinggal ialah keikhlasan kita berniat kerana Allah, itu saja. Takut kita tahu tapi kita tak niat lillahi ta'ala, ya Allah. Sebab tu tanam dalam jiwa kita, jadikanlah kerja aku ini ialah pahala yang besar di sisimu, dan niat aku ialah untuk membantu, niat aku mempertahankan negara ini, mempertahankan negara dan mempertahankan agama tu bukan mesti mempertahankan masjid, mempertahankan manusia supaya tidak bagi minum kepada anjing. Tuhan ampun, dalam hadis tu bagaimana orang yang memastikan manusia semua dapat minum dan makan dengan baik. Maka sebab itu ini adalah pekerjaan yang besar yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada saudara-saudara sekalian. Dah habis dah masa kita? Ada lagi habis? Ada lagi soalan? Ha? Ada satu lagi tadi. Last. Ayah. Assalamualaikum. Saya nak tanya satu soalan yang dalam doa selepas sunat duha. Doa tu bermaksud jika haram sucikanlah. Apa makna yang tersirat dalam doa tu? Ha? Doa selepas sunat duha ada yang bermaksud jika haram sucikanlah. Ya. Apa makna yang tersirat pertama, dalam doa tu? okey. Masih tu. Solat duha. Solat duha ni seperti mana yang kita tahu dan paling banyaknya ialah An-Nawawi menyebutnya sebanyak 8 rakaat. Ada fadilat riwayat solat duha itu, sebahagiannya itu disebut dalam hadis yang dhaif. Yang pentingnya sebahagian di kalangan para ulama dahulu, mereka ada yang di kalangan sahabat ada yang tak tahu tentang sembahyang duha ni. Kerana mungkin bila Nabi amalkan, sebahagian sahabat tahu, sebahagian tak tengok. Sebab tu ada riwayat sahabat yang kata macam tak ada sembahyang duha. Hakikatnya dia ada, dan sembahyang duha ni adalah sunnah untuk dilakukan. Adakah sembahyang duha ini ada hadis sahih menyebabkan rezeki bertambah-tambah? Dan segi hadis sahih itu dia tidak ada. Tapi hadis-hadis yang digabungkan gitu gini ada fadilat-fadilat sembahyang duha. Adakah bacaan doa khusus, Allahumma inna hadha duha wahai Allah ini adalah duhamu? Riwayat hadis ini juga dhaif. Tapi untuk membaca hadis-hadis ini, hadis dhaif dalam doa boleh dibaca. Kerana selagi mana konten hadis itu tidak bercanggah dengan Islam. Maksud walaupun riwayat dah dhaif, kita boleh baca kerana dia hanya doa. Kerana doa ni bukan saja hadis doa yang boleh baca, doa sendiri pun kita boleh buat.
doa, tapi nak buat amalan yang tak ada dalam tunjuk ajar Nabi tak boleh. Tapi nak baca doa yang kita petik doa tu daripada hadis doa, kemudian kita jadikan doa kita, boleh. Kita dengar kawan kita doa dia tu bagus, kita tiru doa dia, kita doa untuk kita balik macam doa dia, boleh tak? Boleh. Kerana itu ialah permintaan kita kepada Allah SWT. Boleh kita gunakan hadis-hadis yang seperti itu. Sekian. Habis kot, terima kasih. Habis dah? Masa habis dah? Habis. Ha? Habis tu. Ya, ada soal. Oh, ni bos tanya ni. Habis dah? Okey. Okey, dengan itu terima kasih banyak kepada Brigadier Jeneral dan kepada semua yang sudi mendengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.